Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Amrullah bin Jakurallah, nomor matriks di 2019-108-9791. Untuk tugasan individu bagi subjek Malaysia Abad ke-19, kami kena menyediakan satu ABM yang mana boleh diaplikasikan dalam sesi pengajaran dan juga pembelajaran lah. Jadi untuk tugasan ini, saya telah pun membina satu ABM yang saya beri nama sebagai Pinball History ataupun Pinball Sejarah. Jadi kenapa saya mengambil nama pinball? Sebab kaedah bermain ABM ini ataupun kaedah pelaksanaan ABM yang saya hasilkan ini lebih kurang sama dengan kaedah kita bermain pinball. Jadi sebelum kita pergi dengan lanjut, saya ingin nyatakan juga terlebih dahulu untuk subjek ini dan tugasan untuk subjek ini, kami kena memilih satu topik dalam pembelajaran subjek Malaysia Abad ke-19 ini lah. Jadi saya memilih tajuk struktur masyarakat sosial pada abad ke-19, iaitu topik kedua dalam subjek Malaysia Abad ke-19. Baiklah. Tadi saya ada nyatakan topik yang saya pilih dalam subjek ini, iaitu struktur masyarakat awal pada kurun ke-19. Jadi bagaimanakah kita ingin mengaplikasikan topik tersebut dengan ABM ini? Jadi saya terangkan secara ringkas dan secara mudah untuk anda faham bagaimanakah ABM ini boleh dilaksanakan ataupun digunakan dalam sesi pengajaran dan juga pembelajaran. Kalau kita lihat pada ABM ini, kita lihat terlebih dahulu pada bentuk. Saya memilih bentuk oktagon. Bentuk oktagon. Kenapa? Sebab nampak lagi menarik lah dan nampak kreativiti di situ. Jadi dari segi bahan saya menggunakan polystyrene. Dan yang ini saya gunakan kayu kecil dan berwarna-warna ini, jadi nampak lagi menarik lah. Dan juga beberapa biji bola. Jadi ini adalah bahan asas untuk menghasilkan ABM inilah. Untuk bahan kita sudah selesai, iaitu hanya polystyrene, kayu begini dan juga bolanya. Ini saja bahan untuk kita hasilkan ABM inilah secara mudah untuk dapat. Setelah selesai untuk bahan, saya terangkan secara ringkas bagaimanakah ABM ini berfungsi. ABM ini berfungsi bila mana guru akan biasanya, kalau pendapat saya lah, ABM ini sesuai digunakan suatu sesi refleksi dalam pembelajaran ataupun juga boleh digunakan ketika waktu aktiviti berkumpulan. Jadi bagaimanakah ABM ini boleh kita pelaksanaan ABM ini? Jadi begini, ABM ini ataupun pinball history ini kita boleh gunakan dia dengan cara telah pindahkan dahulu dia punya ni kaki ni. Pelaksanaan aktiviti ataupun ABM ini, yang pertama adalah guru akan menjatuhkan bola. Tapi sebelum itu pastikan kita punya pinball history ini dalam keadaan begini, dalam keadaan beginilah, jangan biarkan dia lurus. Sebab bila mana dia lurus, bola akan susah jatuh. Jadi kita kena kendongkan dia sedikit. Jadi guru kena kendongkan dan bola ni akan jatuhkan daripada atas. Boleh nampak? Cuba lagi sekali. Kalau macam sangkut macam ni, kita boleh gerak. Ini adalah secara ringkas untuk anda faham bagaimana permulaan bagi ABM ini. Jadi bagaimana kita aplikasikannya dalam pembelajaran untuk melibat ataupun bagaimana kita aplikasikan ABM ini dengan penglibatan murid. Jadi begini. Setelah kita fahami tadi bahawa bola ini akan jatuhkan daripada atas, dan dia akan jatuh ke bawah. Yang itu settle. Di bawah ini kita akan letak beberapa nama orang pelajar. Macam sekarang ni ada nama 2 orang pelajar lah tangan saya. Nama pelajar ini kita akan lekat bahagian sini, bahagian bawah.
Okey. Macam untuk bahagian ini, kita hanya boleh letak maksimum 4 nama orang pelajar saja. Okey. Kita hanya boleh letak 4 nama orang pelajar. Satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Okey. Okey. Apabila kita sudah selesai meletakkan nama pelajar di bahagian bawah ini, okey. Jadi bagaimana kita ingin menguji pelajar tu melalui penggunaan ABM ini? Okay, contohnya begini. Okey, contohkan ini penting, kita kena contohkan ABM ini, jangan biarkan dia tegak. Okey, contoh, kemudian kita jadikan. Okey, kalau kita lihat tadi, bola ni jatuh atas nama Suhaina, kan? Jadi bila mana bola ni jatuh atas nama Suhaina, kita sebagai guru akan mengajukan soalan. Okey, macam tugasan ini, saya memilih topik kedua dalam subjek Malaysia abad ke-19, iaitu struktur masyarakat awal kurun ke-19. Jadi saya akan bertanyakan soalan kepada Suhaina berkaitan topik tersebut. Okey, contohnya, nyatakan siapakah yang memiliki kuasa tertinggi dalam struktur masyarakat awal pada kurun ke-19. Okey, Suhaina kena menjawab soalan tersebut. Okey, jadi setakat itu boleh faham. Okey, baiklah. Sekiranya anda telah pun memahami bagaimana pelaksanaan ABM ini, okay, saya akan terangkan pula mengenai apa-apa yang berkaitan dengan ABM ini yang perlu anda ketahui. Okey, yang pertama, kita sebagai guru, kalau dalam kelas baru ini letak nama pelajar ini, sudah semestinya lah akan menyebabkan banyak masa terbuang. Okey, jadi untuk mengelakkan benda-benda begini, kita sebagai guru kena bersedia lebih awal dengan cara kita letakkan nama pelajar kita terlebih dahulu di setiap bahagian. Okey, kalau anda lihat bentuk oktagon ni dia ada 8 kan. Okey, dan setiap bahagian ni kita boleh letak maksimum 4 orang nama pelajar. Jadi kita sebagai guru kena bersedia lebih awal untuk mengelakkan pembaziran masa. Maksudnya bila dalam kelas baru kita letak nama pelajar akan memakan masa yang lama. Jadi untuk mengelakkan benda tersebut berlaku, kita boleh sediakan lebih awal. Okey, maksudnya kita letak nama pelajar sini, di sini. Maksudnya ke semua bahagian tepi oktagon ni telah pun ada nama pelajar. Jadi bila mana kita masuk ke dalam kelas, kita hanya terus laksanakan aktiviti ini saja tanpa perlu membuang masa lagi. Okey, yang itu jelas. Yang kedua, bagaimana kita ingin pastikan pelajar yang di bahagian sini adalah pelajar yang pertama akan soal. Okey, itu bergantung dengan guru. Okey, bergantung dengan guru. Sama ada ingin memulakan terlebih dahulu daripada sebelah sini, itu bergantung dengan guru. Itu bukanlah satu masalah yang perlu anda sebagai guru buang masa fikir, tak payah. Kita sebagai guru tentukan, okey, yang ni kita akan mula terlebih dahulu. Okey, jadi itu juga adalah antara sebab mengapa saya buat bentuk pinball ni dalam bentuk oktagon, supaya guru dapat meletak nama pelajar di setiap bahagian oktagon ni lah. Okey, di sini. Okay, bayangkan kalau bentuk pinball ni guru hanya buat dalam bentuk segi 4 tepat. Guru hanya akan dapat guna 2 bahagian saja. Okey, anda faham maksud saya kan? Jadi bila mana kita guna oktagon macam ni, kita boleh putar daripada atas jatuh ke sini, kan, nama pelajar contoh kita letak bahagian sini. Okey, jadi itu adalah sebab mengapa saya gunakan bentuk oktagon untuk ABM. Okey, itu jelas. Dan seterusnya, okay, kalau anda ingat tadi saya terangkan, apabila bola ini jatuh, okay, bola ini jatuh dan kena nama pelajar, okay, contohnya macam tadi Suhaina dapat jawab soalan ini. Nama Suhaina kita akan buka. Okay, kita akan buka nama Suhaina. Maksudnya Suhaina telah pun berjaya menjawab soalan. Dan kita akan gantikan tempat di sini dengan nama pelajar yang baru lah. Okey, isi ruang kosong di bahagian sini. Okey, itu bagi pelajar yang dapat menjawab soalan. Bagi pelajar yang tidak dapat menjawab soalan, contohnya macam bola jatuh ke nama Azim. Okey, tapi Azim tidak dapat menjawab soalan yang betul. Guru tak payah membuang masa, guru teruskan saja dengan bahagian ataupun nama pelajar di bahagian yang seterusnya. Nama Azim tadi biarkan saja. Okey. Jadi maksudnya, bila mana guru telah pun melaksanakan aktiviti ini,
Nama-nama yang tinggal ini adalah nama-nama yang pelajar tidak dapat menjawab soalan. Jadi daripada situ guru boleh melihat berapa ramai orang pelajar yang tidak dapat menjawab soalan berkaitan topik yang kita ajar pada hari itu. Okey, boleh faham? Jadi maksudnya nama yang tiada dalam sini adalah nama-nama pelajar yang dapat menjawab soalan dengan betul. Tapi nama-nama pelajar yang masih ada di dalam ABM ni, guru akan dapat melepasnya dengan mudah bahawa pelajar-pelajar ini adalah pelajar-pelajar yang tidak dapat mengurus topik pembelajaran. Okey. Jadi berdasarkan penerangan tadi, saya harap anda faham mengenai penggunaan ataupun mekanisme ABM ini, bagaimana kita dapat aplikasikannya dalam sesi pengajaran dan juga pembelajaran. Okay, saya terangkan lagi secara ringkas untuk anda faham. Okay, macam topik yang saya pilih dalam subjek Malaysia abad ke-19 ini iaitu struktur masyarakat awal kurun ke-19. Okay. Jadi berdasarkan topik itu, kita akan ajukan soalan kepada pelajar. Okay, bagaimana? Dengan cara kita jatuhkan bola daripada atas. Okay. Okay, macam tadi nama Eza kan. Jadi Eza kena menjawab soalan yang diajukan oleh guru. Kita sebagai guru akan ajukan soalan berkaitan dengan topik dan Eza kena menjawab. Sekiranya Eza berjaya menjawab, nama Eza akan digugurkan daripada ABM ini. Okey. Jadi setakat itu faham. Jadi nama-nama yang masih ada tinggal di sini, okey, itu adalah nama-nama pelajar yang tidak dapat menjawab soalan dengan betul lah. Okey. Jadi begitulah pelaksanaan ABM yang saya hasilkan ini, iaitu pinball history. Harap bermanfaat dan juga boleh diaplikasikan dalam sesi PDP bakal-bakal guru pada masa akan datang.